Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bab 4, Geometri Jalan Raya. Okey, kita lihat yang pertama, kerata rentas jalan raya. Kalau kita kerat jalan tu, apa yang kita tengok unsur daripada kiri ke kanan jalan. Kalau contoh dalam belakang ni, contoh pada slide ni, kita ada walkway, kita ada rumput. Rumput tu, atas rumput tu ada utility lah, macam pipe bomber. Kita jumpa curb, berbendul, and then jumpa laluan jalan. So kalau ada curb ni, saya assume ini jalan dalam kawasan perumahan lah gitu kan. Sebabnya bila ada curb, mesti jalan kurang daripada 70 km sejam. Kemudian ada on-street parking di situ, kan. Ini contoh kerata rentas lah. Kalau kita pilih jalan lain, mungkin ada pembagi jalan, ada bahu jalan dan sebagainya. Subtopik pertama adalah berkenaan keturapan. Pemilihan jenis permukaan turapan ditentukan oleh pertama isi padu dan komposisi trafik, ciri-ciri tanah, cuaca, kebolehdapatan bahan binaan, kos permulaan, maintenance dia, dan kos hayat perkhidmatan. Yang menarik di sini adalah kos permulaan. Sebab tu di Malaysia ada banyak turapan boleh lentur, sebab kos permulaan dia lebih rendah berbanding dengan turapan tegar. So faham-faham sajalah. Jenis permukaan jalan ada 3, ada trafik tinggi, sederhana, rendah. Tinggi of course jalan dia memang sedap lah. Sebab biasanya kualiti turapan dia tinggi, dengan ciri tanpa pekerja yang baik. Trafik sederhana, kos dan kekuatan turapan dia sedikit rendah, and then trafik rendah itu jalan luar bandar lah. Ciri yang paling penting dalam satu ciri jenis permukaan adalah dapat mengekalkan bentuk dan dimensi. Of course ini boleh lentur, dia kuat lah. Boleh mengekal bentuk dan dimensi. Kemudian mengalirkan air permukaan. Air adalah musuh kepada jalan, so cepat-cepat alirkan daripada permukaan jalan. Kalau air dah menyusut ke dalam seluruh jalan sampai ke subgrade, dia akan melemahkan subgrade dan dia akan memusnahkan seluruh turapan jalan. Dan juga kesannya ke atas pemandu. Piawan jalan ada R6 sampai R1, R6 paling tinggi, R1 paling rendah. So kita tengok permukaan turapan tipikal untuk piawan paling tinggi, of course konkrit asfalt, semen asfalt. Untuk yang paling rendah, kerikil semi grout saja. Cerun rentas normal, jalan tak plain, jalan ada cerun 2.5 hingga 6%. Tujuannya of course untuk mengalirkan air larian lah. Kita ada lebar lorong ditentukan oleh saiz kenderaan, isi padu purata trafik harian kenderaan perdagangan, keperluan untuk kenderaan memotong atau melepasi. Ada jalur marginal. Jalur marginal di antara bahu jalan dengan laluan jalan ada satu jalur, atau satu garisan kecil turapan pada dua sisi. Boleh baca lah. Kemudian kita ada bahu jalan, sama ada baru berturap ataupun tidak berturap. Tujuannya adalah banyaklah, antaranya untuk berhenti kecemasan yang selalu kita buat, berhenti saya skala. Ruang untuk mengelak potensi. Contohnya ada kereta yang nak membelok ke kanan, kemudian dia tak bagi signal, dia last minute bagi signal. So kita boleh ada bahu jalan, kita boleh mengelak melalui bahu jalan. Memberi keselesaan, kemudahan pemanduan, meningkatkan keselamatan dengan menambah baik jarak penglihatan, menggalakkan kelajuan seragam. Ruang sisi disediakan untuk papan tanda dan pahanan rel. Ini tak setujulah, saya tak setuju. Tapi kalau dah kawasan tak ada, kita boleh gunalah. Sokongan struktur kepada turapan. Berbendul ini cantik. Kalau ada cantik lah, tapi untuk jalan kurang daripada 70 km sejam. Dia akan sambung kepada saliran. Ada saliran longkang bawah tanah sebagainya. Berbendul ada 2, curb ada 2, satu barrier curb, satu lagi mountable curb. Mountable curb of course yang cantik lah. Barrier curb tak cantik sebab dia nak hadang kenderaan yang terbabas saja. Barrier curb memang cantik. Mountable curb tu memang untuk estetik dia memang tinggi sikit lah. Pembagi jalan median ni sangat penting. Elemen sangat penting untuk jalan. Kalau dah nak buat part lorong tu, mesti kena ada. Median mesti nampak malam, siang dan pada waktu basah, pada waktu hujan. Tak ada kat sini. Sama ada dia depress, direndahkan, dinaikkan atau diwarnakan. Warnakan sekarang kita panggil hatching. Hatching ada.
Kemudian right of way, apa itu right of way? Adalah sejalur tanah yang diperoleh untuk menampung keperluan semua unsur jalan raya di sepanjang penjajaran. Ini adalah lebar tanah jalan atau disebut rizab jalan. Bila kita nak buat jalan, kita kena tentukan dulu berapa right of way. Faktor ini hierarki jalan, muka bumi jalan, jarak pelihatan, pembangunan guna sisi tanah, hopefully ada dalam modul penerangan dia lanjut lah. Ini contoh jalan. Saya rasa sampai itu saja untuk subtopik pertama.